أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada tengah hari yang mulia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul sementara kita menunggu masuknya solat fardu zuhur. Insya-Allah kita beriktikaf. Ya, itulah yang dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya untuk beriktikaf di masjid pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Berbaki hanya beberapa hari sahaja lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tetamu istimewa iaitu Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Terasa sayu ya, di hati kita. Namun kita hendaklah berazam untuk meneruskan amalan-amalan yang telah kita buat ataupun yang telah kita dilatih dalam bulan yang dinamakan Madrasah Ramadan ini. Bulan yang mulia dan penuh keberkatan ini, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita memburu satu malam yang namanya Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah dia ganjaran yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman yang mana amalan kita sedikit tapi diberi ganjaran pahala yang sungguh banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pada bulan ini dilipat gandakan pahala sampai 700 kali ganda. Kita bersedekah, kita berinfak, kita berwakaf, dan kita melakukan kebajikan-kebajikan sedaya mungkin dalam bulan ini untuk kita mendapatkan keridaan Allah dan juga syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon syurga dengan Allah, kita mohon redha Allah dan syurga, ya, ridha wal jannah, dan kita mohon kepada Allah supaya kita tidak masuk dalam api neraka wal iazubillah. Maka sudah pastinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, as-siyam wal qiyam, puasa dan juga qiyam kita pada malam hari, Allah ganjari insya-Allah dengan pahala yang banyak. Namun perlu diingatkan agar kita tidak menjadi muflis di dalam bulan Ramadan. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibn Adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak-anak Adam itu adalah untuknya sendiri,
kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jadi kita kena menilai balik dalam penghujung Ramadan ini. Kita kena menilai Ramadan yang telah kita tempuhi 24 hari dah. 24 hari. Malam ni malam yang ke-25, insya-Allah. Subhanallah. Cepat, sangat cepat tahun ni. Pejam celik tuan-tuan. Masa la haula wala quwwata illa billah. Sungguh cepat. Namun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana diberikan ruang dan juga peluang untuk hidup dalam Ramadan ini. Kita merasa hidup, Allah bagi kesihatan, nikmat kesihatan. Dapat kita beramal ibadah, Allahu Akbar, nikmat yang sangat luar biasa Tuhan bagi kepada kita. Namun berbalik kita kepada tajuk kita hari ini, iaitu jangan jadi muflis Ramadan. Ya, jangan jadi muflis. Macam mana muflis Ramadan pula? Cerita tadi 700 gandaan pahala, dapat bertemu dengan 1000 malam, lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Ya, dilipat gandakan pahala dan sebagainya. Macam mana pula boleh jadi muflis? Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa puasa ini ibadah yang special, yang mana Allah sendiri yang akan bagi ganjaran kepada kita. Allah sendiri yang akan bagi ganjaran. Ya. Sebab itu dalam ibadah puasa ini, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kata berkurang ataupun terpadamnya pahala-pahala kita yang banyak tu jadi merosot. Ya, yang kita dah kumpul 24 hari ni, ya, dia jadi merosot. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang menjadikan ianya berkurangan. Sebab itu kita kena alert tuan-tuan. Semoga bila akhir Ramadan tadi kita tidak jadi orang yang muflis. Muflis ni tak ada apa dah. Ya, walaupun asalnya kaya raya apa semua, tapi bila dah tak ada duit dah apa, hutang banyak keliling pinggang, lah diisytiharkan muflis. Muflis kita biasa dengar, ya, orang hutang bank dan sebagainya. Tapi kita jadi muflis apa? Muflis Ramadan, muflis pahala. Subhanallah. Maka sudah semestinya kita tidak mahu menjadi seperti itu. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, Nabi berpesan kepada kita, laisa fi siyam riya. Laisa fi siyam riya'un. Tidak berlaku riak pada ibadah puasa. Riak ni apa dia tuan-tuan? Riak ini menunjuk-nunjuk. Riak ini menunjuk-nunjuk. Rupanya kita puasa ni, ya, teruk, dah teruk. Ya, teruk, tak makan, tak minum dari pagi tadi. Ya, sampailah kita buka puasa keram maghrib. Ya, subuh sampai maghrib berapa belas jam? 13 jam lebih kurang lah, 13 jam. Tak makan, tak minum. Kemudian bukan itu saja, kita kena menjaga pantang larang supaya puasa kita itu tidak batal ataupun berkurang pahalanya. Ini dia. Yang pertama, riak. Riak ni menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang kita tak sedar. Ini pasal. Tak sedar apa? Kita menunjuk-nunjuk dalam ibadah puasa kita. Macam mana hari ni pakcik? Ataupun macam mana hari ni mat? Mat, macam mana hari ni? Puasa? Itulah teman, kata orang Perak. Teman susah puasa. Tapi teman puasa ke ni? Panas.
Oh, dia nak menunjukkan bahawa dia puasa ni sebab apa? Sebab dia rasa teruk, kan? Ataupun dia menunjukkan bahawa teruk-teruk pun dia puasa juga. Sahur bangkit pukul 4, sahur bangkit pukul 5, minum air je, tapi teman tetap steady juga puasa. Ada juga orang macam tu, meriak dengan ibadah puasa dia. Sedangkan ibadah puasa ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan kita tidak makan dan tidak minum pada siang hari ini adalah sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan dalam hadis dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, puasa ini sepatutnya menjadikan kita, seorang hamba Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab itu kita kembali kepada niat ni tadi. Kembali kepada niat. Puasa ni lillahi ta'ala ke, ataupun sebab orang lain, ataupun sebab makhluk. Itu ada orang puasa. Pasal apa puasa? Sebab sekarang tak puasa malu korang, kan? Orang lain puasa, aku tak puasa, malu, tak nak. Orang kata malu. Ada orang sebab malu. Ada juga orang tak puasa sebab apa? Kalau makan kena tangkap lah, buat puasa. Jadi game plastik hitam, tak nak lah, kena tangkap. Jadi orang puasa ni rupanya dia ada banyak sebab. Ada juga orang yang puasa sebab apa? Puasa saya nak jadi kurus, kata dia, nak diet, nak jaga kesihatan. Sebab itu kita kena kembali kepada niat yang kita baca pada malam hari itu. Puasa kita kerana apa? Kerana apa kita puasa? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Maka sebab kesihatan kan, sebab malu kan, sebab kerana Allah, maka itulah dia niat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berpuasa kerana Allah dia takkan tunjuk, pagi tadi tambah lah, sekarang musim Qiyamul Lail lah, masjid baik Qiyamul Lail, baguslah, alhamdulillah. Tapi jangan kita menunjuk-nunjuk kepada orang. Dengan apa? Ini minta maaf lah tuan-tuan, sekarang ni musim, orang ada, semua orang ada Facebook, WhatsApp. Ada mungkin perangai lah, minta maaf. Mungkin ada orang dia ikhlas tak apa, tapi ada orang yang mengirimkan mesej pukul 4 pagi. Salam tahajud, bagus, bukan kata tak bagus. Tapi kalau terdetik dalam hati dia niat riak, ni kata riak ni, ataupun ujub ni bangga diri, aku boleh bangkit pukul 4 pagi contoh. Tengok rumah jiran pula sebelah gelap, tidur, kata, tengok aku pukul 4 pagi dah, dia ada rasa bangga diri dengan diri sendiri. Ni kata ujub. Dan juga riak, dia menunjuk-nunjuk, kan, menunjuk-nunjuk dialah yang paling hebat, dia yang paling. Maka ini yang Nabi pesankan kepada kita, laisa fis siyam riak. Sebab apa? Riak ini akan mengurangkan pahala puasa itu. Kita tak sedar. Sepatutnya kita ada rasa kehambaan kepada Allah Ta'ala. Ni aku buat ni semua ni bukan sebab apa. Sebab itu kita doa tu, nas'aluka ridhaka wal jannah. Nak redha Allah dulu. Allah suka kita, Allah sayang kita, itu aku nak. Nak Allah suka, nak Allah redha, kemudian barulah aku minta syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebab orang, bukan sebab makhluk. Itu kita kena faham tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok, bila orang yang tidak berniat kerana Allah ni tadi, akhirnya terbuka, orang terbuka perkara-perkara yang positif dalam diri dia, jadi rajin, jadi bersemangat, ini dah. Jadi apa? Itu orang yang berpuasa tapi dia mengata korang. Nampak? Dia puasa tapi dia mengumpat.
Dia puasa, tapi dia memfitnah orang. Dia puasa, tapi dia tak sabar, dia tak ada kesabaran. Sedangkan puasa ini membina kesabaran dalam diri kita. 13 jam tak makan, kita sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sebab itu, ya, kerana orang ini niatnya, matlamatnya, objektifnya puasa itu bukan kerana Allah, maka dia melakukan perkara-perkara yang dilarang dan juga perkara-perkara yang mengurangkan pahala dia. Habis bila kata ke orang, pahala kita ni kita bagi ke orang, tuan-tuan. Tu umpama je lah. Ya, pahala yang kita dapat 700 ni tadi, ataupun hari ni dapat 10,000 betul. Tapi ngata orang tu sikit, ngata orang ni sikit, ngata, tak kira lah kita ngata ke siapa, tuan-tuan. Dah korang bagi ke dia 1,000, bagi ke dia ni 1,000, bagi ke dia ni 1,000, lah elak, tinggal kosong ke kita, tinggal kosong lah ke kita. Ini yang dimasukkan lah kita tak ada apa. Kata, ya Allah, aku di dunia dulu aku puasa, ya Allah, susah, panas. Mesti panas dia. Lalah ni ada hujan sikit lah, panas, ya Allah, susah lah. Ni pahala kamu tak ada. Pasal apa? Rupanya dulu di dunia ngutuk orang, ya, rupanya di dunia ngumpat orang, ya. Ini semua perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan mulut. Kejahatan mulut orang ni, tuan-tuan. Ya, mulut tak boleh makan dah 13 jam. Tapi rupanya mulut ni boleh buat jahat, tuan-tuan. Ini yang kita kena elokkan. Sebab itu banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, banyakkan membaca Al-Quran, bertadarus dan sebagainya. Dan bila kita nak bercakap, keluarkan perkataan-perkataan yang baik-baik yang Nabi pesan kepada kita, ya, supaya apa tu? Supaya kita nak, kalau nak bercakap, cakaplah perkataan yang baik, yang elok. Aw yasmut, ataupun kamu diam, Kalau kamu tak boleh nak cakap baik, kamu tak ada benda yang nak bercakap, kamu diam. Tapi masalah umat akhir zaman ni, dia suka bercakap. Ada benda je dia nak ulah, ada benda je dia nak komen. Ini yang jadi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berkurangnya pahala puasa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sebab itu, ya, satu pesanan Nabi SAW kepada kita, satu hadis riwayat Al-Bukhari, ya, Nabi pesan kepada kita, man lam yada' qaul zur wal amal bihi wal jahl falaysa lahu hajah ay yada' ta'amu wa syarabu. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi pesan kepada kita, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, yang dikatakan qauluz zur, yang orang Melayu panggil sebagai fitnah. Qauluz zur ini perkataan yang tak betul. Kita ngata ke orang lain benda yang tak betul. Bila cakap pasal orang lain mesti tak betul punya. Itu kata qauluz zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, dusta, serta mengamalkannya, dia tak tinggal dan dia mengamalkannya. Puasa pun puasa, ya, kata dusta pun dia, tipu pun dia, menipu, bohong, dia mengamalkannya. Apa dia Nabi kata? Falaisa lahu, ya, falaisa lillah, ya, hajah an yada' ta'amu. Dan Allah tidak berhajat untuk orang itu meninggalkan, ya, orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Mana kata apa dia? Ya, nak lebih baik makanlah, tak payah puasa. Puasa pun ngata korang, ngumpat jadi, atau fitnah, lebih baik tak payah puasa. Itu dia. Sebab itu, ya, kita kena jaga mulut, tuan-tuan. Hari ni bukan mulut je bercakap, tangan bercakap.
Tangan. Mulut tak cakap dah, tangan bercakap. Dia nulis dalam WhatsApp dan sebagainya, di Facebook, di Instagram. Oh tuan-tuan, hari ni posa-posa pun maki hamun orang. Ya, posa-posa pun cakap lucuh. Posa-posa pun ngutuk orang. Inilah perkara-perkara yang menyebabkan terhakisnya pahala kita dalam bulan puasa ini, dan akhirnya kita tinggal tak ada apa, jadi muflis. Ini peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu Nabi pesan kepada kita, bila orang nak ajak gaduh apa ke, Nabi kata, inni shaimun, inni shaim, aku tengah puasa, aku tengah. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, cakap benda-benda ni, kalau zur ni, cakap benda yang bohong ni, yang tak betul ni, kita kata, inni shaim, aku puasa, aku tengah puasa. Jangan kita terlibat sama, tuan-tuan. Sama pada hari ni, 2-3 hari baru ni lah, semalam 2-3 hari, isu viral apa dia? Viral tentang apa, tuan-tuan? Ni pasal tilawah kebangsaan ni, tilawah antarabangsa ni. Tak mungkin tuan-tuan bukan tengok Facebook lah kan. Tapi di media sosial itulah dia yang benda yang tak betul yang berlaku hari ini, yang orang kata tak ada tilawah tilawah kebangsaan ataupun tilawah antarabangsa, dah tak ada dah. Lepas tu dia mula menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itulah silap, itulah sini. Padahal benda tu tak betul. Tahun ni kita buat dekat mana? Kat Pahang, tuan-tuan. Tahun ni kita buat kat Pahang. Tapi fitnah tu dah berlega. Nampak? Berlega di media sosial. Dan orang tak padam pula post tu. Dan ada orang share pula. La hawla wala quwwata illa billah. Nampak? Siapa pemula benda tu? Tu tak tahulah, lagi teruk lah. Lepas tu ada orang share pula benda tak betul ni. Tambah adanya wujudnya manusia-manusia yang fanatik terhadap kumpulan-kumpulan ni. Jadi kumpulan dia kata ni semua betul. Betul lah, ngantuk. Tak, kita kena jadi orang yang bijak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu berita, kamu kena check. Atau kena double check, kena recheck, betul ke berita ni? Yang Mika kabur ni betul ke? Benda-benda ni pergi check. Maka kalau ia berkaitan dengan institusi, Jawi kata Jawi, tanyalah Jawi, betul ke Jawi? Ataupun kepada Jakim, tanyalah Jakim. Ataupun itu cerita agensi agama lah kan. Siapa-siapa pun, tuan-tuan. Kepada individu, kita tanya kepada individu, betul ke tak betul? Itu kata recheck, tabayun ni, tuan-tuan. Tapi masalahnya hari ini umat Islam ramainya yang tibayun, main tibai. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Maka sepatutnya madrasah Ramadan ini dia bentuk diri kita jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik ni dengan akhlak kita, percakapan kita, kita punya segi tingkah laku kita jadi baik. Sebab apa? Puasa ini menjadikan kita orang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang rapat dengan Allah Ta'ala dan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut. Jadi bila takut kepada Allah Ta'ala, dia akan menjunjung apa perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebaliknya berlaku. Sebab apa? Berlaku sebaliknya. Manusia ini, orang ni, dia tidak takut kepada, dia tak menjadikan puasa itu sebagai yang menimbulkan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya dia lagi teruk, dia menjadi orang yang tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Lapar dahaga saja. Sebab itu, tuan-tuan, perkara yang saya sampaikan ni sampailah kepada keluarga kita, kepada rakan-rakan kita yang tidak dengar, yang tidak hadir. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi orang yang muflis.
Macam tu juga ya, bila puasa ini ya, iaitu kita tengok bahawa ramai orang yang boleh puasa, boleh tak makan tak minum tadi, tapi bila sampai buka puasa dia tak tutup. Mana kata dia makan sampai masuk waktu isyak pun ada juga. Sembahyang maghrib tak sembahyang. Ada orang yang boleh puasa tapi tak boleh sembahyang. Oh, ini pelik. Ada orang yang bila bulan puasa ni ya, isyak dia tak sembahyang tapi tarawih dia sembahyang. Pun pelik juga. Banyak orang pelik tuan-tuan. Sebab itu ya, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala amalan itu dia berpaksikan kepada apa? An-niyah, niat kita. Maka niat kita tu kerana Allah Taala, insya-Allah. Itu kata orang. Ya, kalau niat kerana Allah, kita tidak akan lelah. Kita tak akan lelah. Ya, marilah macam mana ujian pun, tengok tuan-tuan, saudara-saudara kita di Gaza tuan-tuan, subhanallah. Saudara-saudara kita susah. Ya, tapi Allah bagi mereka itu kesabaran. Ujian itu meningkatkan kesabaran dan ketakwaan mereka. Ya, kita keliling, kita ni makanan. Lepas tu satu channel di Facebook. Ini dia dari seorang food review tuan-tuan. Padubik. Boleh cari. Pian Padubik food review. Dia pergi satu bazar Ramadan dan dia kata setiap hari tuan-tuan, setiap hari sebanyak 9,000 tan metrik makanan di bazar Ramadan itu akhirnya buang. 9,000 tuan-tuan tan metrik. Bukan 90, bukan 900, 9,000 tan makanan yang dibuang. Ini baru satu bazar Ramadan. La hawla wala quwwata illa billah. Sebab tu kita kena tanya balik diri kita. Ya, diri kita sendirilah. Ya. Sebab tu jangan, bukan kata salah pergi bazar Ramadan, nak pergilah. Nak kata nak beli, teringin nak cari kolimah apa, pergi cari tepung pelita. Tapi jangan jadi akhirnya jadi bazir Ramadan. Ya, bazar ni tulis A tu tukar I, bazar jadi bazir. Tu kata jadi 9,000 tan dibuang setiap hari tuan-tuan. Bayangkan katakanlah 28 hari, 29 hari. Berapa? Sedangkan saudara kita tengok, saudara kita di Gaza susah nak makan, menangis, koyak, meraung. Sebab apa? Tak ada makanan. Tapi umat Islam di Malaysia ni mewah kata. Walaupun dia mengebuk beras mahal, tapi 9,000 tan dibuang setiap hari. La haula wala quwwata. Jadi benda-benda ini, perkara ini sebenarnya menjentik minda kita, menjentik hati kita, ya, untuk menjadi orang yang baik dan melakukan perubahan dalam diri kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita, supaya jangan jadi orang yang membazir. Itu tadi. Sebab itu bila Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada aku, mana kata berterima kasih kepada Tuhan, aku akan tambah lagi. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, mana kata kamu tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Macam tadi lah, Tuhan bagi makanan, Tuhan bagi minuman banyak, tapi kita kufur nikmat. Dia kata kufur nikmat, kita pasir buang. Nampak sifat ketamakan yang kita tidak berjaya ubah dalam Ramadan ni. Bila ada apa namanya, bubur lambuk, contoh bubur lambuk, tak cukup satu bekas tu, kita nak 3 bekas.
Itu tamak. Ketamakan tuan-tuan. 3 bekas. Akhirnya makan 1 bekas. Yang lagi 2 bekas. Apa jadi? Dia kata Musa 2 petik air. Masuk petik air. Lama mana boleh tahan petik air tuan-tuan? Tak, berbuang lah air, berbuang. La hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kita kata, berjaya tak Ramadan ini membentuk diri aku menjadi seorang Muslim yang terbaik, Muslim yang bertakwa. Dan bila masuk dah akhir-akhir ni pula, ada lagi pembaziran, namanya pembaziran wang. Macam mana pembaziran wang? Beli pula merocok, beli pula bunga api. Ya Allah. Kata susah tak tadi? Susah dapat duit ni, susah. Api relax ya. Beli bunga api, beli merocok. Bukan murah tuan-tuan. Sedangkan wang-wang ini yang boleh kita sedekahkan, kita infakkan, kita simpan untuk masa depan yang kita tak tahu macam mana keadaan kita, kita simpan, simpanan untuk masa depan. Tapi ada di antara manusia ni, orang Islam ni, yang tak fikir tu. Raya setahun sekali kata. Raya setahun sekali je kata. Bukan apa kata. Nak bagi happy. Jadi sini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, banyak perkara sebenarnya yang ada loophole kata. Lubang-lubang yang menyebabkan kita tak solid kita dapat capai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, keredaan Allah dan syurga. Sebab apa? Sebab benda-benda ni tadi. Ya, sebab perkara-perkara tadi yang menyebabkan ya kita akhirnya menjadi orang yang muflis. Muflis. Susah. Jadi kena beringat-ingat. Dan tolong saya pun ingat diri saya lah. Ya. Akhir Ramadan ni. Akhir Ramadan ni kita kena pecut lagi. Bukan akhir Ramadan ni kita jadi slow. Ada orang bila 10 terakhir dia jadi slow. Minggu 10 pertama, 10 kedua laju. Semangat. Bila dah masuk tambah lagi 5 terakhir dia jadi makin slow. Tambah pula dia menggawak malam tadi dah apa ni Lailatul Qadar dah malam tadi. Tak payah datang masjid dah. Puasa je lah. Tak. Buat juga macam biasa tuan-tuan. Macam biasa kita tak tahu. Ya, yang Nabi pesan buru tu. Ya, jadi seorang pemburu. Kita jadi pemburu. Kalau seorang pemburu ni dia kena menyiapkan kelengkapan. Kalau orang nak pergi kaya ikan pun mancing. Kalau orang nak pergi mancing pun saya teringat masa dululah, masa kecil-kecil dengan abang, arwah abang pergi mancing ke haruan. Dekat tu bendang. Ada 20 pancing, 20 tahun. Umpan apa? Anak ikan puyuh. Buat ikan puyuh. Okey. Jadi datang waktu pukul 5 petang. Abang bawa pukul 5 petang. Pukul 5 petang, lebih kurang pukul 6.30 siap-siap dah cocok pancing tu panjang ban parik tu 20. Sebab apa? Sebab nak tunggu waktu maghrib. Tuan-tuan tahu tak haruan ni makan masa bila? Waktu maghrib. Azan dia maghrib tu, Allahu Akbar, azan maghrib tu dia makan pak dia makan. Tu cerita orang yang mancing haruan ataupun orang tahan tahu. Maka dia tahu waktu dah. Habis je waktu maghrib tuan-tuan, letaklah umpan apa pun dia takkan makan. Sampai esok subuh pula. Subuh pun tak banyak, tapi waktu maghrib tu lah yang paling banyak. Sebab tu orang pergi pancing tu jangan tak sembahyang pula. Jangan tak sembahyang maghrib. Jadi Bani Israel yang tangkap ikan hari Jumaat sampai tak
Hari Sabtu, hari Sabtu. Sampai tak beribadat hari Sabtu. Jadi macam tu juga kita nak kejar benda istimewa. Ni tadi nak tangkap ikan awat. Istimewa. Yang namanya Al-Qadar. Kena tahu waktu dia bila. Timing dia tu. Yang Nabi suruh buru ni tadi. Ya, 10 malam terakhir. Okey, kita tahu dah kita berada 10 malam terakhir. Lepas tu Nabi spesifikkan lagi di malam-malam yang ganjil. Malam ni contoh. Kena semangat kena bersedia. Bersedia untuk beribadah berqiyam pada malam. Contoh. Ya, dan sampailah akhir. Dan tutuplah bulan ini dengan yang terbaik. Sebab apa? Segala amalan seseorang itu dikira pada khawatim, pada penghujung dia. Tengok macam mana cara penghujung. Macam tu tuan-tuan. Ada orang awal-awal je. Orang kata hangat-hangat ayam. Awal-awal datang masjid, penuh masjid. Tapi tengok last sekali tu berapa orang tinggal. Kita nak jadi halah tu. Tak nak yang ramai-ramai yang mula-mula tu. Lepas tu tak ada. Yang lah tu. Kita nak penghujung Ramadan ini yang terbaik untuk kita. Sebab itu kita pun berdoa untuk hidup kita ni. Allahumma khtin lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah aku penghujung aku hidup aku husnul khatimah. Sebaik-baik penutup. Macam tu kita minta, ya Allah, Ramadan ini adalah penutupnya yang sebaik-baik untuk aku. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada kita akan bertemu dengan Ramadan lagi ataupun tidak untuk tahun hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita nazarnya. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.